Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash 7 November bersama saya Rosnani Nasir. Kita ke berita utama. Pasangan suami isteri pengasas Fashion Valley, Datin Vivi Yusof dan Datuk Fadzarudin Shah Anwar memberi keterangan hari ketiga kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Kedua-dua mereka dilihat tiba di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di sini jam 2.33 petang hari ini dengan menaiki MPV hitam yang dipandu seorang pemandu. Proses merakam keterangan pasangan pengasas platform e-dagang itu disambung hari ini bagi membantu siasatan berhubung kerugian pelaburan dana Khazanah Nasional Berhad Khazanah serta permodalan nasional berhad PNB berjumlah 43.9 juta ringgit. Pasangan tersebut kelihatan tenang ketika pengamal media mendekati kenderaan mereka untuk merakam wajah dan cuba mendapatkan respon. Bagaimanapun, Vivi dan suaminya tidak memberi sebarang reaksi serta tanpa memandang pemberita, pasangan tersebut keluar dari kenderaan dan terus masuk ke bangunan SPRM. Media sebelum ini melaporkan SPRM telah membekukan 11 akaun bank persendirian dan 6 akaun syarikat milik Vivi dan Fadzarudin bernilai kira-kira 1.1 juta ringgit. Isnin lalu, SPRM secara serentak telah menyerbu Fashion Valley, Kementerian Kewangan, Khazanah dan PNB serta memperoleh dokumen berkaitan kewangan yang boleh membantu siasatan. Bukan sahaja menyamun, tetapi 10 penjenayah menyamar sebagai anggota polis dalam kejadian yang berlaku berhampiran restoran Jejantas Sungai Buloh, arah selatan di Lebuhraya Utara Selatan. Timbalan Ketua Polis Selangor, Deputy Komisioner Datuk Sasikala Dewi Subramaniam berkata, kesemua suspek telah ditahan bagi membantu siasatan. Menurut Sasikala Devi, 10 suspek berkenaan ditahan selepas menerima laporan daripada 2 lelaki tempatan berusia 18 dan 21 tahun mengenai kejadian samun motosikal. Katanya pengadu menyatakan 4 lelaki menyamar sebagai polis di Lebuhraya Utara Selatan berhampiran restoran Jejantas Sungai Buloh, arah selatan. Menurut beliau, suspek menahan mangsa yang menaiki motosikal dengan menyamar sebagai polis dan memberikan alasan mahu membuat pemeriksaan. Katanya selepas mangsa berhenti, kesemua suspek kemudian bertindak melarikan barangan peribadi dan motosikal mangsa. Bertindak atas maklumat dan aduan mangsa pada 20 Oktober lalu jam lebih kurang 5.1 pagi, sepasukan polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya berjaya melakukan beberapa siri serbuan dan menangkap 10 lelaki suspek tempatan. Hasil pemeriksaan ke atas suspek berusia antara 25 hingga 39 tahun membawa kepada rampasan 7 buah motosikal, 1 bongkar enjin dan 1 chassis. Sasikala berkata kesemua suspek yang tamat reman pada hari ini diserahkan kepada IPD Sungai Buloh untuk ditahan reman bagi meneruskan siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 395/170 Kanun Keseksaan dan pihaknya percaya berjaya menyelesaikan 10 kes samun di sekitar Selangor. Geng bulat yang aktif mencuri motosikal di Selangor dan menjual kepada warga asing sejak awal 2024 tumpas. 4 ahli kumpulan itu ditangkap dalam 10 serbuan di Jeram, Sungai Buloh, Selangor pada 21 hingga 25 Oktober lalu. Timbalan Ketua Polis Selangor, Deputy Komisioner Datuk Sasikala Devi Subramaniam berkata, mereka yang ditangkap terdiri daripada 3 warga tempatan dan seorang warga asing berusia antara 19 hingga 43 tahun. Hasil tangkapan polis merampas 14 buah motosikal pelbagai jenama, termasuk 6 motosikal Honda EX5, 2 Yamaha Ego dalam keadaan tidak sempurna, 1 Yamaha Y150R dan 5 Yamaha LC. Modus operandi geng bulat dengan memantau kawasan tertentu seperti kedai, tempat parkir di kawasan apartmen sehari sebelum mencuri motosikal pada lewat malam hingga awal pagi. Sasikala berkata kini polis memburu seorang lagi suspek yang disyaki dalang utama geng bulat, dikenali Muhammad Hazami Azmi Rais alias Bulat berusia 21 tahun. Polis percaya dengan penangkapan geng bulat, pihaknya menyelesaikan 13 kes curi motosikal di Selangor bernilai RM32,000. Jelas beliau semakin lanjut mendapati 3 suspek tempatan mempunyai rekod jenayah lampau, bersabit dadah dan kini direman sehingga 12 November ini untuk membantu siasatan.
Kita ke berita seterusnya. Lelaki yang tular menendang Plaza Tol dan menunjukkan reaksi marah terhadap penjaga tol mengaku bersalah di Mahkamah Magistrat Kajang hari ini. Beliau yang merupakan seorang mekanik mengaku salah terhadap tuduhan menggunakan kata-kata kesat selain berkelakuan mengganggu keamanan terhadap seorang pekerja tol di Plaza Batu Sembilan baru-baru ini. Abdul Rahim Ramlan membuat pengakuan di hadapan Magistrat Nurul Hafzan Abdul Aziz selepas pertuduhannya dibacakan jurubahasa hari ini. Mengikut pertuduhan pada 3 November lepas, sekitar jam 1.38 pagi bertempat di lorong tol T22, Plaza Tol Batu Sembilan, Taman Cupex, Ceras, Abdul Rahim telah menggunakan perkataan kurang sopan terhadap mangsa wanita dengan tujuan mengganggu keamanan. Magistrat Nurul Hafzan kemudian menetapkan denda RM100 dan jika gagal membayar penjara selama sehari. Sebelum itu, Abdul Rahim telah dihadapkan ke Mahkamah Session atas kesalahan bawah Session 15-1-A Akta Dadah Merbahaya kerana positif dadah jenis metafetamin ketika tangkapan. Bagaimanapun, Abdul Rahim membuat pengakuan salah di hadapan Hakim Mahkamah Session Mazuliana Abdul Rashid dan mohon supaya hukuman terhadapnya dikurangkan. Ini kerana dia perlu menjaga ibu yang sakit strok beberapa hari lepas. Pendakwaan bagaimanapun tidak menawarkan jaminan, sebaliknya tarikh sebutan baharu bagi kes tersebut pada 13 Disember depan telah ditetapkan. Seorang anggota tentera ditahan polis bersama sejumlah dadah di hadapan sebuah restoran yang terletak di Taman Kok Lian, Jalan Ipoh di Ibu Negara semalam. Timbalan Ketua Polis Daerah Sentul, Superintendent Jasni Zolpa berkata, suspek ditangkap oleh pasukan anggota unit peronda dari Balai Polis Jinjang lebih kurang 3.30 pagi. Menerusi kenyataannya hari ini, beliau memberitahu penahanan lelaki berusia 37 tahun yang bertugas sebagai anggota tentera itu membawa kepada penemuan beberapa jenis dadah iaitu metafetamin seberat 6.75 gram. Nitrazepam 38.39 gram terdiri daripada 31 biji pil berwarna putih dan pil yaba 1.49 gram. Menurut Jasni, hasil ujian saringan air kencing mendapati suspek positif dadah jenis metafetamin dan amfetamin. Tambahnya, siasatan awal mendapati dadah berkenaan adalah untuk kegunaan sendiri. Jelasnya lelaki itu kini direman selama 3 hari sehingga esok untuk membantu siasatan polis. Kes disiasat di bawah Seksyen 39A-1 Akta Dadah Berbahaya 1952 kerana memiliki dadah yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang 2 tahun dan tidak lebih 5 tahun dan juga akan dikenakan hukuman sebat jika disabitkan bersalah. Seramai 56 pendatang tanpa izin parti ditahan Jabatan Imigresen Malaysia JIM Kelantan dalam operasi penguatkuasaan selama 2 hari di sekitar Bandar Kota Baru dan Machang, Kelantan bermula semalam. Timbalan Pengarah Imigresen Negeri Nik Akhtarul Haq Nik Abdul Rahman memaklumkan Ops Mahir, Sapu dan Dandan dijalankan dengan diatur gerak kekuatan seramai 18 pegawai JIM pelbagai pangkat. Menurutnya, kesemua ditahan membabitkan 48 lelaki warga Bangladesh, 4 lelaki dan 3 warga Indonesia serta seorang lelaki warga Nepal. Tambahnya, hasil risikan yang dilakukan, pihaknya membuat pemeriksaan terhadap warga asing di beberapa premis di Kampung Kok Pasir, Kampung Tempoyak, Kampung Beting Lebar, Kemumin, Kota Baru serta Kampung Merbau Condong, Pulai Condong, Machang. Beliau menambah kesemua yang ditahan berusia antara 19 hingga 50 tahun itu dihantar ke Depot Imigresen Tanah Merah untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 6-1-C dan 15-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63 serta Peraturan 39-B Peraturan Imigresen 1963. Nik Akhtarul Haq menggesa setiap majikan agar menggaji warga asing yang mempunyai pas sah dan mengingatkan supaya orang ramai tampil menyalurkan maklumat mengenai parti atau sebarang aktiviti warga asing yang menyalahi undang-undang. Tindakan tegas tanpa kompromi akan diambil terhadap mana-mana pihak yang mendalangi, memudah cara dan bersubahat dengan melindungi parti.
Seorang lelaki warga Bangladesh menjadi ejen membekalkan minyak masak bersubsidi secara haram di warung dan kedai runcit tapak binaan sekitar Melaka sejak 2 tahun lalu akhirnya diberkas. Suspek berusia 30-an ditahan dalam satu serbuan bersama sepasukan pegawai Jabatan Imigresen Malaysia JIM Melaka menerusi ops bersepadu Kita Gempur di Batu Berendam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Melaka, Norena Jaafar berkata, hasil soal siasat, suspek kemudian membawa pihak berkuasa memasuki kawasan rumah kongsi didiami warga asing di sebuah kawasan perumahan yang sedang dalam pembinaan di Krubong. Norena berkata suspek Bangladesh berkenaan sebelum ini diburu apabila disyaki terlibat dalam penyelewengan minyak masak paket yang menjadikan ladang kelapa sawit sebagai hab pengagihan bekalan melibatkan sekurang-kurangnya di 4 kawasan tapak binaan. Selepas dapat bekalan dari pemborong, dia yang menjadi ejen akan pergi kedai runcit atau peniaga makanan di rumah kongsi tapak bina untuk jual antara 5 hingga 10 kotak bersamaan 85 hingga 170 paket. Keseluruhannya serbuan di 4 lokasi, KPDN dan JIM Melaka berjaya menyelamatkan lebih 560 kg minyak masak dianggarkan bernilai RM1,553.40. JIM Melaka berjaya menahan 6 warga asing berusia antara 30-an hingga 40-an yang disiasat mengikut Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Polis sudah memanggil beberapa saksi bagi merakam keterangan berhubung kejadian seorang pelajar sekolah menengah swasta di Lobak, Seremban Negeri Sembilan pagi tadi. Kes yang dipercayai berlaku kira-kira jam 6 pagi itu diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Ketua Polis Daerah Seremban, Asisten Komisioner Muhammad Hatta Cik Din berkata, pihaknya menerima panggilan kejadian itu pada jam 7.11 pagi. Beliau berkata pihaknya juga sudah menyemak rakaman menerusi rakaman kamera lita tertutup di lokasi kejadian. Pelajar terbabit mengalami beberapa kecederaan pada bahagian kepala, bahu kanan dan muka berdasarkan kesan luka yang ditemui pada badan. Pihak sekolah dalam satu kenyataan memaklumkan akan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada polis bagi membantu siasatan. Kaunseling psikologi secara berterusan juga akan diberikan kepada pelajar untuk membantu emosi mereka. Katanya pihaknya turut berduka cita dan memohon maaf atas kejadian berlaku serta mengucapkan takziah kepada keluarga pelajar terbabit. Hanya media sosial menjadi tempat untuk pelakon Fatah Amin meluahkan perasaan rindu kepada satu-satunya anak beliau, Nur Fatimah Aisyah. Fatah terpaksa hidup berjauhan dengan Fatimah selepas bercerai dengan isterinya, Nur Fazura, sejak 13 September lalu. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, X, TikTok, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Terima kasih. Assalamualaikum.